ingin bagi Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, merujuk kepada peruntukan Peraturan Mesyuarat 11/5, Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara yang baru seperti yang telah diluluskan pindaannya oleh Majlis dalam sesi mesyuarat lalu, saya nak menetapkan bahawa Majlis Dewan Negara hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai diputuskan dan diluluskan usul oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan berkenaan kertas putih kesihatan seperti yang tertera dalam nombor 1 dalam aturan urusan mesyuarat hari ini. Dan selepas itu, Majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 27 Jun 2023. Ahli Yang Berhormat, tak ada lagi Ahli Yang Berhormat nak membahas ya. Jadi saya serahkan kepada Bagi Menteri untuk menjawab. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkan setinggi syabas dan tahniah kepada semua ahli-ahli Dewan Negara yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan, dan juga saya telah duduk di dalam Dewan ini dengan mendengar dengan teliti dan tidak berganjak di kursi ini sejak tadi, dan saya sangat mengambil berat apa yang telah disampaikan, dan juga banyak perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator adalah sangat penting dan juga perlu dilaksanakan dengan segera. Dan juga saya dah tidak sabar lagi untuk menutup pergolongan saya ini kerana kita nak bekerja selesai dan terus menggerakkan kertas putih kesihatan yang telah diwawarkan hampir 4 dekad, dan juga banyak pegawai-pegawai perubatan, pemikir-pemikir, tenaga kerja di dalam KKM telah menyumbangkan pandangan-pandangan dan juga di dalam proses penghasilan kertas putih ini sejak tahun lepas. Kita telah mengambil banyak pandangan-pandangan dalam sesi libat urus town hall di setiap pelosok negara, di Sabah, di Sarawak, di Terengganu, di Pulau Pinang, di Johor dan di Kuala Lumpur sendiri. Kita telah mendengar ke semua pandangan-pandangan. Walaupun ada pandangan yang mengatakan masih perlu kita memperhaluskan dan juga polish white paper ini, tetapi saya rasa this is the right time. Dengan kestabilan kerajaan, dengan jumlah pemimpin-pemimpin di dalam Dewan Rakyat dan dalam Dewan Negara yang ingin bekerja secara bipartisan untuk menjayakan kertas putih ini, saya cukup yakin berikan kami tempoh 15 tahun, KKM akan melaksanakan, dan juga saya bersetuju KKM tidak mampu untuk menjalankan kertas putih ini secara bersendirian, tetapi akan menjalankan kerjasama dengan rentas kementerian. Dan juga yang paling penting, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut memberikan perhatian sepenuhnya terhadap pembentangan kertas putih ini. Kalau tanpa beliau, Kabinet tidak akan membenarkan kertas putih ini untuk dibacakan di dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Tuan Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi perhargaan kepada ahli-ahli berhormat senator yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan usul kertas putih kesihatan ini. Dan juga ahli-ahli berhormat yang telah mengambil bahagian, adalah sangat wajar untuk saya menyebut semua nama-nama senator yang telah berbahas dengan baik. Yang Berhormat Dr. Hajah Wan Matina Wan Yusof, Yang Berhormat Dr. Linjes Waran, anak lelaki Datuk Seri R. Aruna Salam, Yang Berhormat Datin Hajah Ros Suryati Alang, Yang Berhormat Tuan Aisyah, anak lelaki Jacob, Yang Berhormat Datuk Dr. Dominic Lau, Yang Berhormat Tuan Muhammad Hasbi Muda, Yang Berhormat Tuan Abun Sui, Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Apandi Muhammad, Yang Berhormat Datuk Arman Azhar Abu Hanifah, Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Nasir Haji Idris, Yang Berhormat Puan Norita Sual, Yang Berhormat Datuk Johannes Abdul Haziz, Yang Berhormat Manolan Muhammad, Yang Berhormat Datuk Paul Igai, Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli, Yang Berhormat Tuan Roderick Wong, Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Azam, Yang Berhormat Datuk Aziz Sitin, Yang Berhormat Tuan Seruandi Saad, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof, Yang Berhormat Tuan Amir Haji Muhammad Ghazali, Yang Berhormat Datuk Dr. Nuing, Yang Berhormat Tuan Aknan, anak lelaki Itok, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Zurainah Zurainah Musa, Yang Berhormat Datuk Bobby Swan, Yang Berhormat Datuk Kesavadas, anak lelaki Acutai Nai, dan juga Yang Berhormat Tuan Al-Jizri Al-Kaf.
Semasa sesi pergulungan ini, saya akan lebih memberikan tumpuan dan memfokuskan kepada perkara-perkara dengan berkaitankan tentang kertas putih dan juga bagi soalan-soalan yang berhubung kait dengan kawasan berkenaan tentang pembangunan, saya akan memberikan jawapan secara bertulis dan mungkin saya akan dapat menyebut sebahagian jawapan tersebut di dalam pergulungan saya nanti. Seperti mana yang disebut semasa pembentangan usul kertas putih kesihatan ini bersifat konseptual dan menggambarkan hala tuju reformasi sistem kesihatan untuk tempoh 15 tahun akan datang. Perancangan pelan pelaksanaan untuk reformasi ini akan mula dibangunkan selepas kertas putih ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Usaha pelaksanaan secara berfasa akan memerlukan sokongan utuh dari kepimpinan kerajaan dan juga berdasarkan kedudukan fiskal negara. Pembangunan pelan pelaksanaan adalah bersifat dinamik dan akan melibatkan semua pihak berkepentingan bagi memastikan pelaksanaannya inklusif sejajar dengan semangat Malaysia Madani. Perincian kepada strategi-strategi yang dicadangkan akan diteruskan dengan menerapkan analisis dan penelitian bukti serta perbincangan bersama pakar dan pemegang taruh untuk menimbang option-option yang relevan kepada negara. Konsensus akan dibina dan keputusan untuk melaksanakan pelbagai inisiatif dimuktamadkan melalui sesi libat urus serta persetujuan kerajaan. Bagi sesi penggulungan ini, saya akan memberikan tumpuan kepada perkara-perkara utama yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat berdasarkan kepada 4 tonggak kertas putih kesihatan, iaitu tonggak yang pertama, transformasi penyampaian perkhidmatan kesihatan, tonggak yang kedua, pemantapan promosi kesihatan dan pencegahan penyakit, tonggak yang ketiga, pembiayaan kesihatan yang mampan dan saksama, dan tonggak yang keempat, pengukuhan landasan dan asas sistem kesihatan dan tabir urus. Tuan Yang di-Pertua, terdapat beberapa pertanyaan telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator mengenai perkara-perkara di bawah tonggak 1. Transformasi penyampaian perkhidmatan kesihatan seperti mengenai peningkatan akses rakyat kepada peningkatan penjagaan kesihatan terutama sekali di kawasan luar bandar. Yang Berhormat Dr. Leen Jaswaran, Yang Berhormat Datin Hajah Ros Suryati, Yang Berhormat Tuan Abun Sui, Yang Berhormat Datuk Arman Azan dan juga Yang Berhormat Datuk Dr. Dominic dan Yang Berhormat Datuk Paul Igai, Yang Berhormat Tuan Roderick Wong telah menyatakan pandangan mereka berkenaan tentang kegusaran perkhidmatan kesihatan di kawasan luar bandar. KKM aku bahawa akses kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan merupakan cabaran rakyat yang berhadapan dengan sistem kesihatan yang mempunyai sumber yang terhad. Namun begitu, KKM sentiasa berusaha untuk meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada rakyat termasuk masyarakat di kawasan luar bandar. Setiap tahun, KKN menjalankan proses untuk menambah baik kemudahan di fasilitis mengikut keperluan serta peruntukan yang diterima. Kita berasa bersyukur dan berterima kasih kepada keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di dalam pembentangan belanjawan beliau pada beberapa bulan yang lepas, bahawa beliau telah memberikan komitmen yang sangat tinggi supaya agar klinik-klinik kesihatan ini dibaik pulih. Maka kerajaan telah meluluskan sejumlah wang walaupun tidak dapat meliputi kesemua klinik-klinik yang rosak ini, tetapi sekurang-kurangnya kita akan membaiki hampir 400 buah klinik daif di seluruh negara. Saya menjawab kepada Yang Berhormat Senator yang membangkitkan berapakah jumlah klinik daif yang akan dibaik pulih di Perlis. Kita mempunyai angka tersebut dan 4 buah klinik yang akan dibina. Dan juga saya mempunyai maklumat-maklumat yang lain bahawa di setiap negeri seperti lawatan Yang Berhormat Menteri Kesihatan baru-baru ini ke Kelantan, sebanyak 39 buah klinik kesihatan yang telah diluluskan dalam proses tender dan juga proses pembinaan. Dan juga baru-baru ini saya baru pulang daripada Sabah, kita dalam konteks peruntukan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebanyak 23 buah klinik yang akan menerima peruntukan klinik daif. Begitu juga di tempat-tempat lain. Di Sarawak kita mempunyai 38 buah klinik. Di Negeri Sembilan kita mempunyai 42 buah klinik. Dan program ini sekiranya berjaya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberikan komitmen yang tinggi untuk meneruskan program-program ini pada tahun-tahun yang akan datang. Dan saya sangat bersetuju kepada Yang Berhormat yang telah membangkitkan bahawa keperluan
dan perhatian daripada Kementerian Kewangan adalah sangat penting. Tanpa kelulusan Kementerian Kewangan, kita tidak akan dapat untuk melaksanakan dan menjayakan, dan juga permohonan peruntukan daripada Kementerian Kesihatan adalah sangat tinggi. 36.6 bilion itu juga bukan merupakan satu tugas yang mudah kepada pegawai-pegawai yang memegang tanggungjawab kewangan di kementerian untuk merayu. Walaupun keadaan fiskal negara kita yang sangat terhad ketika ini, kerajaan tetap memberikan komitmen untuk meneruskan peruntukan yang sangat besar kepada Kementerian Kesihatan walaupun pada kadar 2.2% KDNK ketika ini. Dalam transformasi yang akan diadakan melalui Kertas Putih Kesihatan, keutamaan akan diberikan kepada aspek perancangan pemantauan sumber agar rakyat termasuk yang berada di luar bandar atau yang mempunyai kesukaran akses kepada perkhidmatan kesihatan dapat menerima perkhidmatan penjagaan kesihatan yang mencukupi dan mengenangani ketidaksamaan sistematik dan dari segi kesihatan. Ia mengambil kira keperluan sumber seperti sumber manusia, fasilitis dan peralatan seperti ambulans, bekalan ubat-ubatan dan peralatan diagnostik. Seperti apa yang telah dibangkitkan oleh YB yang datang daripada Sabah dan Sarawak dan juga di kawasan-kawasan luar bandar Semenanjung. Tuan Abun Sui telah menceritakan bagaimana keadaan klinik yang ketika ini telah diluluskan peruntukan tetapi dalam keadaan rangka saja di Long Busang. Dan juga kerajaan telah mengambilkan tindakan yang serius. Di bawah kerajaan perpaduan, kita telah menamatkan kontraktor yang telah gagal melaksanakan dan juga telah mencacatkan transformasi kesihatan di kawasan luar bandar. Dan ketika ini, kementerian telah meneliti bagaimanakah proses tender dan juga pemilihan kontraktor-kontraktor bagi reka bentuk dan juga pelaksanaan projek KKM pada masa hadapan. Dan juga salah satu cara yang kami laksanakan adalah dengan bekerjasama dengan pihak JKR dengan mewujudkan satu kursus kompetensi bagi kontraktor pembinaan bangunan kesihatan di Malaysia. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Senator di dalam Dewan Yang Mulia ini, sebanyak 24 projek sakit di bawah kerancangan Malaysia, 22 kontraktor tidak mempunyai pengalaman yang khusus bagi pembinaan fasilitis kesihatan. Ada berlaku satu anomali di mana apabila kontraktor tersebut sangat berjaya membina sekolah-sekolah daif, highway ataupun bangunan-bangunan projek mega, tetapi bila datang kepada fasilitis kesihatan, kebanyakan fasilitis kesihatan di bawah rancangan Malaysia untuk KKM berdepan dengan projek yang sakit. Dan juga saya berharap dengan sijil kompetensi yang telah dijalankan oleh JKR dan KKM akan memberikan satu kumpulan kontraktor yang berwibawa untuk menjalankan program-program dan juga pelaksanaan fasilitis KKM terutama sekali di luar bandar dan khususnya di kawasan Sabah. Saya baru pulang daripada Sabah, Yang Berhormat Senator. Hanya klinik yang berada di Inanam, walaupun keadaan klinik itu sangat-sangat berdekatan dengan flyovernya, projek Pen Borneo-nya dengan 51 kilang yang berada di kawasan Inanam tersebut, tetapi fasilitis dan klinik Inanam tersebut adalah sangat-sangat menyedihkan. Lantainya, kalau saya tak jaga diet, lawatan yang akan datang pasti lantai tersebut akan runtuh kerana klinik tersebut masih menggunakan klinik yang kayu. Maka perhatian yang khusus haruslah kita lihat dan juga melalui Kertas Putih ini dan sokongan semua ahli yang berhormat, saya pasti Kertas Putih ini akan dapat berjaya melaksanakan program-program secara berfasa. Dan juga KKM akan memulakan satu kajian jurang penawaran dan permintaan fasilitis kesihatan peralatan dan kapasiti sumber manusia untuk kesihatan di Malaysia dalam masa terdekat ini untuk menyemak semula keperluan sebenar sumber-sumber negara bagi keperluan kesihatan rakyat. Melalui kajian ini, taburan dan keperluan fasilitis, peralatan dan anggota kesihatan untuk seluruh negara di sektor awam dan swasta dapat dipetakan ataupun dengan izin mapping dan diunjurkan sehingga tahun 2040 dengan jelas. Ini adalah sangat penting. Memang menjadi hasrat setiap ahli parlimen dan juga ahli-ahli senator di dalam Dewan ini menginginkan sebuah klinik yang besar di setiap tempat.
saya sendiri sebagai ahli parlimen pun ingin mendapatkan sebuah hospital ataupun klinik jenis 2 ataupun 3 bagi menampung populasi masyarakat dan pengundi di kawasan Parlimen Sibuti. Walaupun demikian, kita tidak dapat membina setiap parlimen dengan perkhidmatan ataupun fasilitis KKM. Maka kita perlu bekerja dan juga melakukan mapping yang menyeluruh supaya kita dapat memastikan keperluan sebenar rakyat untuk mendapatkan akses hospital dan klinik dan kesihatan di seluruh negara. Dan juga berkenaan tentang isu akses kepada penghasilan ubat generik. Berkenaan perancangan penghasilan ubat generik yang telah disebutkan oleh salah seorang ahli parlimen iaitu Dr. Linjeswaran, untuk makluman, Malaysia mempunyai 80 pengilang farmaseutical di mana industri ubat generik Malaysia membekalkan lebih 50% daripada penggunaan ubat generik oleh rakyat Malaysia. Merujuk kepada Dokumen Dasar Ubat Nasional atau ringkasnya DUNAS, iaitu satu dasar rasmi kerajaan yang telah diluluskan oleh Jemaah Menteri Malaysia pada Oktober 2006 yang menyatakan komitmen kerajaan dan pihak pemegang taruh yang berkaitan di dalam sektor farmaseutical awam dan swasta ke arah mencapai matlamat kerajaan dalam jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Perolehan produk daripada pelbagai sumber termasuk ubat-ubatan generik telah dilaksanakan bagi menjaminkan ketersediaan ubat-ubatan di negara ini. Kerajaan amat menyokong industri farmaseutical tempatan dalam penghasilan dan pengubatan ubat generik. Ubat-ubatan generik tempatan ini telah pun digunakan oleh pesakit-pesakit di negara ini dengan kos yang lebih murah dan ini menyumbangkan kepada penjimatan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya isu mengenai penambahbaikan untuk perkhidmatan penjagaan kesihatan primer, PHC dan hospital oleh Tuan Aisyah anak lelaki Jacob, Yang Berhormat Dr. Dominic, Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Apandi, Tuan Haji Abdul Nasir, Yang Berhormat Datuk Johannes, Yang Berhormat Tuan Roderick. Tonggak pertama, Kertas Putih Kesihatan sememangnya memberi fokus kepada transformasi penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dalam transformasi yang akan diadakan, sumber untuk kesihatan bagi penjagaan kesihatan primer dan hospital akan dipertingkatkan dari segi pengagihan untuk peruntukan sumber manusia, fasilitis dan kelengkapan bagi menyeragamkan perkhidmatan seperti yang diperlukan untuk sistem kesihatan negara. Fasilitis kesihatan yang sudah uzur dan memerlukan penggantian akan ditambah baik secara berperingkat mengikut keperluan. Fasilitis kesihatan yang diperbaharui juga akan berpaksikan rakyat dan memastikan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang komprehensif termasuk penjagaan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif serta dekat dengan komuniti. Merangkumi penyediaan perkhidmatan kesihatan awam dan juga swasta. Akses dan kualiti penjagaan kesihatan bagi golongan rentan dan berisiko tinggi seperti orang kurang upaya, orang asal, banduan, gelandangan, pelarian serta kumpulan lain yang memerlukan sokongan atau perlindungan akan diteliti dan ditambah baik. Platform dan kaedah yang digunakan pada masa ini untuk menyelaraskan dengan kementerian dan komuniti yang berkaitan juga akan diperkukuhkan supaya dapat menampung keperluan kesihatan golongan rentan. Dan juga Yang Berhormat yang telah membangkitkan berkenaan tentang isu EMR. Saya telah menjawabkan soalan isu berkenaan tentang electronic medical record di dalam Dewan ini dan juga di dalam Dewan Parlimen. Sememangnya saya sangat bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Senator sebentar tadi yang telah menyebut berkenaan bagaimana pihak JPJ ataupun pihak JPN ataupun mana-mana kementerian telah melaksanakan program-program elektronik ataupun dokumen elektronik di kementerian masing-masing. Sememangnya Kementerian Kesihatan merupakan sebuah kementerian yang mempunyai operasi yang sangat besar dan juga kita mempunyai fasilitis kesihatan di peringkat hospital, di peringkat klinik yang sangat banyak. Dan juga permasalahan yang timbul ketika ini adalah untuk menentukan apakah sistem pengoperasian yang bersesuaian untuk menjalankan EMR di setiap fasilitis KKM. Dan juga kita berdepan dengan permasalahan untuk mendapatkan satu jumlah bajet yang sangat besar. Pada tahun lepas dan juga pada pembentangan bajet yang lepas, kita telah mencadangkan hampir 1.2 bilion untuk mendapatkan fasilitis ataupun hardware bagi menjalankan operasi digitalisasi di Kementerian Kesihatan. Walaupun demikian,
pihak Kementerian Kewangan telah mengembalikan cadangan tersebut untuk supaya kita memperhaluskan lebih lanjut lagi adakah permohonan ataupun apakah justifikasi kita untuk mendapatkan satu jumlah yang besar dan apakah bentuk return on investment yang boleh kita perolehi melalui memperkenalkan sistem digitalisasi ini. Dan juga dengan proses digitalisasi ini sudah pasti kita memerlukan merekodkan banyak data-data dan juga apa yang berlaku untuk menjawab persoalan YB yang berkatakan bagaimana untuk melaksanakan proses digitalisasi di luar bandar dengan melalui salah satu pengoperasian ataupun sistem yang kita perkenalkan seperti TPC OCIS. Sistem ini bukan hanya menggunakan talian internet ataupun cloud-based system, tetapi kita juga menyediakan sistem yang bersedia untuk menerima data secara offline. Dan juga setelah Kementerian Komunikasi dan juga Digital berjaya untuk memasangkan dan juga melebarluaskan konektiviti di kawasan-kawasan luar bandar, sistem kami bersedia untuk berkomunikasi dan juga beroperasi secara sepenuhnya secara digital. Dan juga dalam tahun ini kita akan melaksanakan satu projek pilot yang dilakukan di Negeri Sembilan, di mana kesemua hospital-hospital dan klinik-klinik di Negeri Sembilan akan dioperasikan secara digital melalui sistem EMR. Dan juga menjelang pada tahun 2026 kita akan terus kepada cloud-based sistem dan juga kita memerlukan satu peruntukan yang sangat besar terutama sekali untuk pemilikan peranti-peranti untuk menjayakan program digitalisasi di hospital-hospital facilities KKM. Dan juga selain daripada itu, isu yang dibangkitkan oleh pembahas seperti Yang Berhormat Datuk Arman Azhar Abu Nifah dan juga Yang Berhormat Datuk Dr. Ahmad Azam Hamzah yang secara spesifik menyebut berkenaan tentang rekod kesihatan sepanjang hayat elektronik yang kini berada dalam peringkat perancangan dan juga projek rintis akan diperluaskan secara berperingkat kepada seluruh negara. Merujuk kepada soalan Yang Berhormat YB Senator berhubung inisiatif EMR pada tahun 2026, perancangan KKM adalah untuk memperluaskan sistem EMR bersepadu di seluruh negara secara cloud deployment. Dan juga selain itu, pelan tindakan digitalisasi KKM juga telah dijajarkan dengan kertas putih kesihatan melalui tonggak satu, iaitu mentransformasikan penyampaian perkhidmatan kesihatan sistem kesihatan akan diperkukuhkan secara berterusan supaya dapat beroperasi dengan lebih cekap dan berinovasi. Pendigitalan akan dipertingkatkan melalui pelaksanaan sistem telekesihatan untuk menambah baik akses bagi kumpulan penduduk yang sukar dicapai, serta melalui penjadualan janji temu, sistem maklumat makmal dan melalui sistem-sistem lain untuk memudahkan dan menambah baik tahap responsif sistem kesihatan. Selain itu, kerjasama awam swasta yang efektif akan dipergiatkan bagi memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan seterusnya usaha-usaha ini akan dapat memastikan kesaksamaan akses dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan. Iaitu saya beralih kepada pertanyaan yang berkaitan tonggak yang kedua, mempertingkatkan promosi kesihatan dan pencegahan penyakit. Saya sangat setuju dengan pandangan Yang Berhormat Parit Bunta. Yang Berhormat Dato' Mujahid, dah biasa dah Yang Berhormat. Minta maaf Yang di-Pertua. Saya sangat bersetuju. Saya sangat bersetuju kepada pandangan beliau berkenaan tentang pemakanan yang organik, seolah-olah makanan ini adalah makanan untuk orang kayangan dan juga adalah untuk golongan T20 ataupun T2 ni yang hanya boleh layak dan juga memiliki makanan mewah dan juga untuk sehat. Manakala golongan-golongan bawahan dibiarkan untuk membeli makanan yang cukup murah tetapi tidak bernutrien, tidak berkhasiat sehingga menyebabkan berlakunya obesiti dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan NCD seperti kencing manis. Dan juga penyakit-penyakit ini bukan hanya sekadar memberikan sakit kepada individu tersebut. Sebagai contoh, kesan daripada penyakit kencing manis akan mengakibatkan kerosakan buah pinggang dan juga kerosakan buah pinggang ini akan berhubung kait dengan masalah dialisis. Dan juga apabila seorang pesakit
melalui proses dialisis tersebut, bukan hanya pesakit akan mempunyai perasaan dan juga mental yang lemah, tetapi hubungan kekeluargaan turut terjejas akibat mempunyai keluarga yang mempunyai salah seorang pesakit buah pinggang. Dari sudut kewangan, dari sudut emosi, dari sudut untuk mendapatkan bantuan, dari sudut lokasi pesakit tersebut. Saya mengambil contoh sekali lagi kepada Tuan Abun Sui yang duduk di Sungai Asap ataupun di Belagah untuk mendapatkan satu perkhidmatan cuci buah pinggang orang Sarawak Sakap. Kita memerlukan masa tempoh 4 jam daripada Belagah untuk ke Bintulu dan 4 jam lagi untuk mendapatkan proses dialisis tersebut, dan kembali semula 4 jam, sehingga kan ada pesakit yang memberitahu lebih baik untuk cabut nyawa mereka dari untuk melalui proses dialisis yang mengambil masa 3 kali seminggu. Dan apa yang berlaku di luar bandar bukan hanya sekadar perjalanan yang jauh. Mesin-mesin dialisis tidak dapat dicapai dan diakses oleh pesakit-pesakit di luar bandar. Dapat tetapi jarak yang jauh. Dapat tetapi jumlah yang tidak mencukupi. Itu adalah merupakan senario yang berlaku. Maka saya ingin agar setiap ahli parlimen dan juga yang berhormat Senator Dr. Mujahid dapat mewawarkan agar makanan-makanan sihat, makanan-makanan organik ataupun sayur-sayur organik yang mewah ini dapat diturunkan, direndahkan agar makanan ini menjadi makanan mampu milik, makanan yang murah di supermarket berada di Malaysia. Tetapi jajan-jajan ni, snack-snack ni, keropok-keropok ni, ataupun makanan-makanan yang sangat mudah untuk dihadam ni, kita perlu naikkan sedikit harga dia supaya akses untuk membeli itu lebih mahal, dan juga rakyat akan berfikir untuk makan makanan sihat dan juga akan memberikan kesan jangka panjang. Dan juga selain daripada itu, saya juga ingin mencadangkan kepada Dewan agar yang berhormat dapat memberi bantuan kepada KKM untuk menyokong semua program-program KKM yang berkaitan tentang makanan sihat, suku-suku separuh untuk pengambilan makanan, dan juga saya ingin melihat Malaysia dapat mengurangkan kadar pengambilan gula ataupun menambahkan punca pendapatan dengan meningkatkan cukai kepada gula ini. Selain daripada itu, isu mengenai usaha menangani faktor penentuan sosial untuk kesihatan, SDH, Social Determinant. Yang berhormat telah bertanya, semenjak beberapa tahun kebelakangan ini, tahap kesihatan penduduk menurun. Kesihatan menurun bukan disebabkan perkhidmatan kesihatan kita tidak baik. Kesihatan kita menurun disebabkan bentuk ataupun gaya hidup kita yang tidak begitu sihat, seperti pengambilan air berkarbonat yang tidak berhenti, akses untuk mendapatkan makanan-makanan bergula tinggi sangat mudah dan murah, dan itu menyebabkan tahap kesihatan rakyat kita semakin menurun. Banyak kes-kes seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tidak terkawal adalah disebabkan gaya hidup sosial kita. Dan juga disebabkan itu, kerajaan melalui Kertas Putih KKM telah mewawarkan kita akan cuba untuk mempergiatkan dan memperkasarkan program-program awareness dengan izin supaya rakyat sedar bahawa melalui pemakanan dan juga preventif yang dilakukan oleh KKM ini dapat menyelamatkan dan juga dapat mengurangkan kos pengubatan ataupun sick care kepada rakyat Malaysia. Dalam Kertas Putih ini juga mengutamakan penjagaan promotif dan preventif dengan anjakan paradigma from sick care to health care and well-being. Ibarat pepatah, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Ini akan dilaksanakan di seluruh negara tanpa mengira kawasan, bandar ataupun luar bandar, dan juga pegangan politik masing-masing. Seperti mana yang dinyatakan di dalam Kertas Putih Kesihatan ini, bagi mengawal dan menurunkan prevalen penyakit tidak berjangkit NCD, kita akan mendorong amalan gaya hidup sihat dan perubahan tingkah laku masyarakat melalui pemberian insentif dan insentif. Kertas Putih ini mencadangkan untuk menggambling seluruh sumber untuk kesihatan
untuk kesihatan supaya dapat menyokong usaha berterusan bagi mempromosi amalan sihat bagi mencegah penyakit. Ini akan dijayakan dengan kerjasama dan koordinasi intersektor antara kementerian dan agensi berkaitan kesihatan melalui pendekatan kesihatan di semua polisi dengan izin Health in All Policies dan pendekatan keseluruhan kerajaan dengan izin Whole of Government Approach yang menyeluruh dalam menangani kebanyakan faktor-faktor penentu sosial untuk kesihatan yang berada di luar fasilitis KKM. Ini termasuk dalam memastikan perkhidmatan asas disediakan kepada penduduk setempat seperti bekalan air yang selamat, bekalan elektrik, kawasan persekitaran yang bersih, kondusif, rangkaian jalan raya dan liputan internet yang mantap. Sememangnya Kertas Putih ini juga mencadangkan penggunaan platform kerjasama yang sedia ada seperti jawatankuasa rentas agensi yang memantau pencapaian matlamat pembangunan mampan SDG untuk meningkatkan pemantauan tindakan antara kementerian berkenaan SDH. Tuan Yang di-Pertua, selain daripada itu, saya beralih kepada isu-isu yang dibangkitkan di bawah tonggak 3, memastikan pembiayaan kesihatan yang mampan dan saksama. Di sini saya jelas dapat melihat bahawa kesemua ahli-ahli senator di dalam Dewan ini sangat peka dan tahu apakah matlamat Kertas Putih ini adalah untuk mendapatkan satu skim pembiayaan kesihatan yang madani, yang bermaruah, yang dapat dimiliki oleh semua rakyat tanpa mengira darah, warna kulit, pemikiran, politik dan juga bentuk fizikal rakyat tersebut. Dan juga berkenaan tentang isu semakan semula stroke to fee. Bukan maksud kita untuk membentangkan Kertas Putih dan cadangan untuk menilai semula fee ini akan dilakukan pada esok hari. Bukan. Kita akan melakukan satu sesi libat urus. Dan sebab itu kita telah menyatakan proses 15 tahun. Dan juga fee untuk pengetahuan yang berhormat yang bertanyakan berkenaan tentang fee seperti Yang Berhormat Tuan Muhammad Hasbi Muda bertanyakan tentang berapakah jumlah sebenar fee yang telah dikutip oleh kerajaan dan berapa peratuskah jumlah sebenar pembiayaan yang telah dibelanjakan untuk sektor kesihatan. Berkenaan tentang fee yang dikutip oleh Kementerian Kesihatan, kesemua fee tersebut bukanlah masuk ke dalam tabung ataupun kewangan Kementerian Kesihatan. Wang-wang tersebut akan dimasukkan ke dalam satu wang amanah yang disatukan, dikembalikan kepada kerajaan dan kerajaan akan mengembalikan wang-wang tersebut untuk program-program kerajaan. Dan juga secara keseluruhan, hasil kutipan fee ataupun jumlah hasil yang dicatatkan oleh KKM pada tahun 2022 adalah berjumlah 939.3 juta dan juga sebanyak 447.12 juta ringgit dicapai melalui kutipan hasil perubatan fee perubatan. Maksud dia RM1, RM5, RM2 yang kita kutip, inilah jumlah yang kita perolehi. Dan juga apa yang berlaku ketika ini yang di-Pertua adalah ada seperti apa yang disebutkan oleh yang disebutkan Senator Dr. Nuing tadi, ada yang mampu kita boleh charge lebih sedikit. Tetapi apa yang berlaku di KKM setelah mereka melihat bil-bil yang telah diperolehi hasil daripada rawatan KKM, ada di kalangan mereka sangat mampu dan juga merasakan terkejut dengan jumlah fee yang perlu dibayar oleh mereka. Dan juga ada yang ingin menyumbang agar mereka dapat membayar lebih. Tetapi kita mempunyai satu peraturan dan juga undang-undang yang tidak membenarkan untuk kita meningkatkan fee tersebut. Dan juga selain daripada itu bukan adalah hasrat kita untuk membebankan rakyat yang kita sayangi. Dan juga kita sedar bahawa tidak semua rakyat mampu untuk membayar fee yang tinggi walaupun dengan keadaan pembayaran sebanyak RM1. Tetapi kita cuba untuk mengekalkan, tapi itulah sebenarnya tanggungjawab besar yang amat berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan untuk memikirkan dan juga meningkatkan kadar fiskal negara. Kutipan cukai yang efisien, ketirisan yang berlaku di dalam kerajaan perlu ditangani, laporan-laporan seperti laporan-laporan PAC yang telah dibentangkan perlu dilihat bagaimana ketirisan yang berlaku. Dan saya sangat-sangat yakin dengan disiplin yang kita buat untuk mengurangkan ketirisan akan membolehkan kita meningkatkan
kadar peratusan perbelanjaan bagi keuangan bagi keperluan dana KKM. Walaupun demikian, pada masa ini sebarang perubahan struktur fee bukanlah suatu yang akan dijalankan dengan segera. Yang paling penting adalah untuk memastikan rakyat, terutamanya golongan tidak berkemampuan dan golongan rentan, tidak akan terkesan serta akses kepada perkhidmatan kesihatan. Dan juga saya telah mendapat pelbagai pandangan dan juga diplomat-diplomat daripada luar negara, contohnya seperti Jepun, Australia, negara-negara Eropah yang seperti Republik Czech, dan juga negara-negara seperti Australia yang mempunyai skim perubatan seperti Medicare, ingin memberikan pandangan-pandangan tersebut. Walaupun demikian, seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Senator, kita mempunyai kepakaran di dalam negara. Dan juga sesi libat urus ini telah pun dijalankan. Bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, tetapi dalam tempoh yang sangat-sangat panjang. Cuma kita memerlukan political will ataupun kekuatan ahli-ahli Dewan ini untuk membolehkan kerajaan meneruskan skim pembiayaan dan juga buat permulaan. Yang amat berhormat, Perdana Menteri telah meluluskan sejumlah peruntukan bagi memulakan skim Kesihatan Madani Alfiat yang telah dimulakan pada minggu lepas, dan ketika ini saya mendapati projek-projek pilot yang telah diperkenalkan di Kuala Lumpur, di Johor, di Pulau Pinang, di Hospital Sabah dan juga di Hospital Sarawak telah mendapatkan satu feedback yang sangat-sangat positif, di mana kerajaan telah menyediakan satu skim berjumlah RM250 bagi penerima STR mendapatkan rawatan ke klinik-klinik swasta. Ini memberikan satu proses untuk kita mengurangkan kesesakan di hospital-hospital kerajaan, dan ini membolehkan GP-GP memberikan perkhidmatan seperti apa yang telah diberitahu oleh salah seorang ahli senator ini, bahawa kita memerlukan satu kerjasama swasta dan juga kerajaan bagi menjayakan kertas putih ini. Isu mengenai mekanisme pembiayaan dan juga pembelian strategik yang telah ditanyakan oleh pembahas yang pertama, iaitu Yang Berhormat Datuk Hajah Wan Matina Wan Yusof. Beliau ni saya perasan sangat-sangat sentiasa bertanyakan soalan berkenaan tentang kesihatan, dan juga Yang Berhormat Dr. Dominic Lau, dan juga Yang Berhormat Dr. Arman Azhar, dan juga Yang Berhormat Datuk Paul Igai. Kertas putih kesihatan melihat kepada kemampanan pembiayaan sistem kesihatan bukan sahaja untuk keperluan sekarang, tetapi untuk memastikan kelestarian dengan menghadapi cabaran yang akan datang. Seperti yang disebut, salah satu usaha adalah untuk menggemblengkan pelbagai sumber pembiayaan kesihatan negara agar lebih efisien dan berkesan untuk meningkatkan tahap kesihatan. Dan juga dalam kertas putih ini kita telah menggariskan beberapa perkara, walaupun tidak disebut secara teliti. Selepas kertas putih ini dibentangkan, pasti kita akan menjalankan satu sesi libat urus yang lebih besar dan juga yang lebih hebat, dengan berjumpa dengan semua sektor-sektor, dan juga seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Zurinah Musa berkenaan pandangan beliau berkenaan tentang apakah return of investment, berkenaan tentang dana-dana yang kita perlukan, dan juga kita perlu mengadakan libat urus bersama dengan Bank Negara, dan juga banyak lagi sektor-sektor yang dapat memberikan input untuk menjayakan mekanisme pembiayaan untuk fasilitis KKM. Dan juga berkenaan tentang pembelian strategik. Sememangnya kita memerlukan satu langkah yang sangat-sangat berani untuk memastikan perolehan-perolehan kerajaan adalah tepat, bermaruah kepada pesakit, dan juga tidak berlaku ketirisan. Seperti laporan Ketua Audit Negara yang lepas, berlaku kecuaian di dalam pembelian peralatan di bawah KKM seperti ventilator, supaya kejadian-kejadian dan aksiden ini tidak berlaku dan berulang, dan juga adalah menjadi tanggungjawab wakil-wakil rakyat dan juga ahli-ahli Yang Berhormat Senator supaya teliti kepada kepincangan dan ketirisan seperti ini, supaya kerajaan sentiasa sedar bahawa
proses procurement ataupun perolehan kerajaan haruslah dibuat supaya dapat menyediakan perkhidmatan ataupun peralatan yang baik. Tidaklah seperti disebut oleh Yang Berhormat Senator Johannes tadi, baru pakai sekali dua dah rosak. Dan juga kita sememangnya diakui mempunyai budaya maintenance yang agak lemah sedikit. Tapi perkara-perkara tersebut akan saya ambil maklum dan juga kita akan telitikan bagaimana untuk kita mempergiatkan dan juga membudayakan budaya untuk maintenance ini, penambahbaikan peralatan kita dilakukan secara dengan teliti. Dan juga selain daripada itu, saya ingin juga berkongsi berkenaan tentang proses-proses apa yang telah kita lalui ketika COVID-19. Pada ketika kita berdepan dengan COVID-19, hospital-hospital kita tidak mampu lagi menampung jumlah pesakit yang sangat tinggi. Dan juga terdapat hospital-hospital yang melakukan outsourcing dengan izin ataupun penyumberluaran bagi membolehkan pesakit-pesakit yang mempunyai keadaan yang tidak begitu kritikal dikantingkan ataupun diberikan kepada klinik-klinik ataupun hospital swasta. Dan juga perkara tersebut telah banyak membantu KKM dari sudut mengadakan makmal, lab, pemeriksaan yang lebih cepat dan juga penjimatan dari sudut kos penghantaran. Sebagai contoh saya ambil, bagi proses untuk penerbangan Medivac daripada Miri ke Kuching untuk menghantar pesakit-pesakit yang berdepan dengan serangan jantung, ini akan memakan proses hampir 15 ke 20 ribu untuk satu penerbangan helikopter Medivac. Dan juga ini merupakan satu jumlah yang sangat besar. Dan juga kebetulan di hospital swasta di Miri mempunyai seorang pakar jantung, dan juga pihak hospital telah menggunakan kaedah outsourcing ini dengan izin untuk menghantar pesakit ke hospital swasta tersebut, dan juga jumlah yang kita dapati adalah lebih murah daripada kita untuk menghantar menggunakan helikopter. Dan juga mekanisme ini akan kita teruskan, dan juga melalui kertas putih inilah bagi kita membolehkan cara bentuk kerja yang baru dapat kita laksanakan. Dan juga saya ingin menyentuh berkenaan tentang isu yang dibangkitkan oleh pembahas berkenaan tentang perancangan untuk tenaga kerja bagi kesihatan. Saya sedar dan faham sejak masuk ke Kementerian Kesihatan bersama dengan Yang Berhormat Menteri, kami berdepan dengan pelbagai isu berkaitan tentang sumber manusia yang terdapat di KKM. Sebagai contoh, kita berdepan dengan isu doktor kontrak, kita berdepan dengan keadaan sumber untuk pembekalan nurse yang tidak mencukupi untuk fasilitis kerajaan dan juga swasta. Kita juga berdepan dengan petugas-petugas yang berdepan dengan penamatan ataupun kontrak yang telah tamat kerana pekerjaan tersebut hanya diperlukan ketika COVID-19, dan juga kehendak petugas-petugas kesihatan yang telah berkorban ketika COVID-19 untuk mendapatkan satu laluan kerjaya yang lebih baik, peningkatan kerjaya yang lebih baik, golongan-golongan allied science dengan izin seperti juru X-ray, radiografi, fisioterapis yang memohon kepada kerajaan supaya mereka mempunyai laluan kerjaya di dalam KKM kerana mereka ingin berbakti. Tetapi apa yang berlaku adalah kita mempunyai satu kekangan dari sudut kewangan, dan juga kita telah menghantar permohonan tanpa henti untuk meningkatkan jumlah kaki tangan melalui agensi pusat. Dan juga baru-baru ini, seperti apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan tentang kita akan menetapkan lebih kurang 12,800 doktor-doktor kontrak melalui penetapan di dalam kementerian menjelang 2025. Dan juga pada bulan ini kita telah melakukan proses penetapan. Walaupun demikian, dalam proses tersebut masih lagi berlaku permasalahan-permasalahan yang wujud. Contohnya, pegawai-pegawai kontrak yang telah mendapat tetap telah mendapat first posting mereka ke negeri-negeri seperti Sabah dan juga Sarawak. Dan juga saya sendiri menerima banyak surat Datuk Seri Yang di-Pertua untuk memastikan ada yang memberikan alasan berkenaan tentang keluarga, berkenaan tentang perhubungan suami isteri, dan juga
perasaan yang tidak bersedia untuk dipindahkan bukan hanya sekadar di Sabah Sarawak, sedekat di luar bandar Semenanjung, di Gua Musang, di Ulu-Ulu Perak, di Pahang. Saya sangat bimbang dengan senario ini. Walaupun kita berjaya untuk menetapkan doktor-doktor kontrak ini, tetapi kita juga perlu melihat senario keperluan tenaga kerja yang telah wujud di setiap negeri ini yang berlakunya kekosongan. Saya sangat-sangat khawatir sekiranya kesemua tawaran-tawaran yang diberikan kepada doktor kontrak ini untuk berada di Sabah dan Sarawak ataupun di Gua Musang ditolak, sudah pasti masyarakat tidak dapat mengakseskan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan juga perkara ini perlu dinilai. Sebab itu di dalam sesi libat urus yang dijalankan bersama dengan negeri-negeri dan juga wilayah seperti Sabah dan Sarawak telah menekankan agar perlunya berlaku autonomi kuasa ataupun devolution of power dengan izin untuk menurunkan sedikit kuasa di pusat ataupun di Putrajaya bagi pemilihan dan juga penetapan kaki tangan ataupun doktor-doktor, nurses-nurses yang perlu diposting ataupun dipindahkan ke Sarawak. Dan juga selain daripada itu, isu berkenaan tentang bekalan. Contohnya seperti jururawat. Walaupun kita merasakan isu yang besar berkenaan tentang jururawat ini bukanlah pakaian. Sebenarnya isu jururawat yang perlu kita sentuh adalah berkenaan tentang bagaimana untuk kita memastikan jumlah pengeluaran nurse kita, jururawat kita mencukupi supaya dapat menampung jumlah keperluan di klinik-klinik ataupun hospital-hospital yang baru. Untuk makluman Datuk Seri, Speaker. Datuk, yang timbalan ini betul. Boleh saya mencelah sikit? Okey, sila. Maaf, Timbalan Menteri. Saya ingin menanya, adakah doktor dan nurse ini diberi hardship allowance untuk entice dengan izin untuk mereka bekerja di luar bandar atau di Sarawak dan Sabah? Terima kasih. Okey, memang ada sebahagian kita telah memberikan hardship allowance kepada yang berkhidmat daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak. Walaupun demikian, isu tersebut pun masih belum dapat menampung sistem yang memerlukan petugas-petugas yang lebih ramai. Saya ingin memberikan satu senario di mana dalam tempoh 6 bulan ini kita telah merasmikan banyak klinik-klinik kesihatan yang baru. Contohnya ataupun hospital-hospital baru. Contoh di Hospital Cyberjaya, contohnya di Hospital Pendang, di Hospital Tanah Merah, di klinik-klinik jenis 2, jenis 3 yang sedang dibuat dan hampir siap. Contohnya di tempat Dr. Nuing sendiri, Hospital jenis 2 yang telah siap sampai sekarang masih lagi belum beroperasi kerana kita tidak mempunyai tenaga kerja yang mencukupi. Dan juga berlaku senario di mana apabila Sabah, sebagai contoh semalam saya balik, mereka telah mengadu mereka kekurangan 97 jururawat senior yang telah dinaikkan pangkat, dan apabila naik pangkat mereka dipindahkan ke Semenanjung Malaysia, ke Kuala Lumpur, dan itu memberikan beban kepada sistem kesihatan di Sabah. Walaupun demikian, dengan ketekunan pegawai-pegawai kita di dalam kementerian, kita akan memikirkan bagaimana untuk mengurangkan perpindahan nurses ini dengan mewujudkan penjawatan yang fleksi. Apabila kenaikan pangkat, mereka masih dapat kekal untuk bertugas di fasilitis-fasilitis di mengikut negeri. Dan juga seperti YB Senator yang mewakili masyarakat orang asli, saya sangat-sangat bersetuju sekiranya lantikan-lantikan dan juga memang menjadi kebanggaan kalau anak-anak jati kita sendiri yang menjadi doktor di tempat kita, dan juga bukan hanya setakat doktor, pembantu-pembantu perubatan, nurse-nurse, jururawat ini boleh dilantik di kalangan masyarakat orang asli ataupun Penan seperti di Sarawak, dan juga kaum-kaum minoriti yang berada di seluruh Malaysia. Dan juga sebab itu kerajaan dan juga Yang Berhormat Menteri sangat menekankan berkenaan jurang fasilitis yang berlaku di fasilitis kerajaan dengan kajian yang sedang kita lakukan ketika ini, kita akan pastikan agar
fasilitis yang memerlukan doktor akan dapat kita isi. Dan juga saya ingin menjawab beberapa pertanyaan berkenaan tentang isu yang sangat hangat Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, berkenaan tentang isu tempat letak kereta. Menteri bukan speaker. Ya. Yang di-Pertua. Mohon maaf. Tempat letak kereta. Ini adalah merupakan isu ataupun soalan yang sangat-sangat banyak naik di Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara berkenaan tentang tempat letak kereta. Saya melihat memang kita akui bahawa sebahagian fasilitis hospital dan klinik yang kita bina tidak mempunyai tempat letak kereta yang mencukupi. Walaupun demikian, pada program pembinaan hospital dan klinik pada masa akan datang, kita akan mempertimbangkan satu reka bentuk yang baru supaya dapat melibatkan tempat letak kereta. Dan juga ketika ini dalam keadaan KKM memerlukan dana untuk pengoperasian dan juga pembangunan klinik-klinik daif, membina semula klinik-klinik dan juga membina hospital, agak berat untuk KKM membina tempat letak kereta yang bertingkat bagi fasilitis yang sedia ada. Walaupun demikian, kita tidak menolak kerjasama swasta agar mereka dapat datang berjumpa dengan pihak hospital dan kementerian untuk menawarkan cadangan-cadangan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tempat letak kereta ini. Sebagai contoh, di Hospital Selayang baru-baru ini kita telah mendapatkan satu perkhidmatan sistem tempat kereta mekanikal bagi menyelesaikan masalah tempat ataupun ruang parking yang sangat-sangat terhad. Dan juga pada masa yang sama, saya nak ambil contoh Hospital Sarawak yang berjaya untuk membina tempat letak kereta yang bertingkat. Walaupun demikian, apa yang kita dapati masih lagi tabiat masyarakat kita untuk meletak kereta di tepi-tepi jalan dan mengekalkan keadaan jam ataupun kesesakan tersebut. Maka ada dua perkara yang perlu kita lakukan. Satu, kementerian dan juga Menteri Kewangan perlu mencari dana untuk to fulfill keperluan tempat letak kereta. Tapi yang kedua adalah kita juga perlu mendidik masyarakat kita agar bukan untuk kita kalau sakit tu memang nak parking depan emergency. Itulah yang masalah dia. Dan juga pastikan disiplin untuk meletak kereta tu ada di dalam sistem pendidikan sebelum kita mendapatkan lesen memandu. Mungkin saya boleh menulis satu suratlah kepada Menteri Pengangkutan agar dimasukkan bagaimana tempat meletak kereta tu secara berdisiplin supaya agar tidak berlaku kesesakan. Dan juga tawaran-tawaran daripada swasta akan kita nilaikan bagi membolehkan tempat-tempat letak kereta ini dapat memberikan satu manfaat bukan hanya kepada pembina dan juga pihak swasta tetapi kepada pengguna-pengguna hospital. Dan juga ini adalah merupakan satu proses yang berterusan dan juga saya harap agar wakil-wakil rakyat dapat bersabar berkenaan tentang isu tempat letak kereta dan juga mencari solusi dan bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain. Dan juga berkenaan tentang isu pemantauan reformasi sistem kesihatan yang telah disebutkan dengan jelas oleh pembahas Yang Berhormat Dr. Hajah Wan Matina dan juga Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta. Tuan Yang di-Pertua, pelaksanaan reformasi yang dicadangkan di dalam Kertas Putih Kesihatan memerlukan komitmen yang panjang dan berterusan. Oleh yang demikian, penubuhan Badan Pemantauan dicadangkan untuk memantau, menganalisa dan melaporkan status pelaksanaan reformasi kepada Parlimen dan rakyat. Badan ini juga mengemukakan show dan cadangan bersesuaian kepada usaha reformasi sistem kesihatan di mana perlu. Perincian penubuhan badan ini seperti tabir urus dan pengoperasiannya akan dikaji dengan teliti mengikut tata cara dan perkeliling kerajaan serta perbincangan lanjut dengan agensi pusat yang berkaitan. Dan saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Dr. Hatta berkenaan tentang penubuhan pembentukan badan pemantau ini bukan hanya sekadar dibuat selepas 4-5 tahun Kertas Putih ini, tetapi perlu dilaksanakan dengan segera. Walaupun kita tidak dapat menubuhkan badan ini pada kadar yang segera ataupun dalam tempoh yang sangat pendek, tetapi kita dapat menggunakan mekanisme yang sedia ada sebagai contoh jawatan kuasa Select Committee Kesihatan
merupakan satu-satunya select komiti kesihatan yang ada di dalam parlimen yang berkisarkan tentang kesihatan. Berbanding dengan jawatan-jawatan kuasa kesihatan yang lain yang di mana gabungan kementerian disatukan dalam pelbagai kementerian. Hanya cuma kesihatan diwujudkan di bawah select committee. Ini menunjukkan bahawa komitmen kerajaan ketika ini bahawa kesihatan adalah satu usaha yang sangat penting. Tanpa rakyat yang sihat, kita tidak akan dapat menjanakan pendapatan yang besar. Rakyat yang tidak produktif akan mewujudkan beban kepada sistem kerajaan. Dan juga kita perlu bukan untuk menghentikan proses cure the patient, tetapi kita sebaik-baiknya memberikan satu proses yang lebih efisien dan optimum kepada rakyat. Dan selain daripada itu, Tuan Yang di-Pertua, pelbagai isu-isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator berkenaan tentang tahap fasilitis KKM yang berada di negeri masing-masing. Sebagai contoh, apa yang ditanyakan oleh Yang Berhormat Dr. Linjeswaran berkenaan tentang blok baru Hospital Bakap Pulau Pinang. KKM sedang dalam proses mengenal pasti beberapa lot tapak di sekitar Hospital Sungai Bakat. Dan juga Yang Berhormat Datin Hajah Ros Suriati berkenaan tentang adakah kerajaan mempunyai perancangan membeli tanah dan membina hospital di Pulau Pinang dan juga akan membina parking bertingkat bagi menangani isu kekurangan parking. Buat masa ini, kementerian dalam usaha membangunkan semula Hospital Pulau Pinang secara terancang dan komprehensif yang akan dilaksanakan di atas tapak sedia ada. Dan juga selain daripada itu, berkenaan tentang isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Abun Sui berkenaan tentang klinik-klinik yang sakit dan juga klinik-klinik yang diperlukan di kawasan-kawasan pendalaman. Ini bukan kawasan luar bandar ni, ini pendalaman ni. Dah juga lama lagi. Inilah yang berlaku di Sarawak. Kita akan memberikan penumpuan dan juga di bawah satu dasar ataupun di bawah MA 63. Yang akan bermesyuarat tidak lama lagi yang di mana Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah dipertanggungjawabkan untuk memastikan salah satu perkara agenda yang dibincangkan di bawah MA 63 adalah berkaitan tentang kesihatan. Dan juga saya dapati negeri Sabah dan juga kerajaan Sarawak telah bersedia untuk membentangkan some sort of kertas putih daripada negeri masing-masing berkenaan tentang keperluan-keperluan. Bayangkan kertas putih ini mengambil masa tempoh 15 tahun ke hadapan. Sedangkan masalah yang berlaku di Sabah dan Sarawak, kami ketinggalan 15 tahun ke belakang. So, bagaimana untuk kita mengejarkan? Saya mendengar salah seorang contoh dia, Yang Berhormat Senator Dr. Linjeswaran dan juga Yang Berhormat Asayah. Dia memberitahu mungkin dalam 4 tonggak tersebut, 1 tonggak itu khusus kepada Sabah dan Sarawak. Walaupun demikian, seperti apa yang saya beritahu, kertas putih ini adalah merupakan satu kertas untuk mendapatkan satu otoritif ataupun kuasa daripada ahli-ahli yang berhormat untuk kita melaksanakan dasar-dasar baharu ataupun polisi-polisi berkaitan kesihatan bagi tempoh yang akan datang. Dan juga polisi ini telah merangkumi kesemua dan juga dengan mekanisme jawatan kuasa MA 63 ini kita mungkin akan dapat menyelesaikan, sudah menjadi hasrat kepada Sabah dan Sarawak untuk mendapatkan sedikit autonomi, terutama sekali untuk menentukan di manakah klinik yang perlu dibina, di manakah hospital yang bersesuaian untuk dibina. Apakah klinik-klinik desa yang sedia ada perlu digabungkan memandangkan Pen Borneo telah siap. Ini adalah isu-isu yang benar, isu-isu yang sangat jelas. Berapakah jumlah pakar-pakar ataupun doktor-doktor daripada Semenanjung Malaysia yang diperlukan? Hanya sekitar 22.5% anak-anak watan kita menjadi pakar di negeri sendiri. Tapi kita rasa dalam konteks ruang lingkup Malaysia ini, kita haruslah sama-sama bekerjasama dengan kerajaan pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Dan juga selain daripada itu, berkenaan tentang pandangan ataupun persoalan Yang Berhormat Puan Norita Soal berkenaan tentang Hospital Tenom dan juga pembangunan mesin MIR di Hospital Keningau. Bagi jawapan yang ditanyakan, walaupun Hospital Tenom
tidak disenaraikan di dalam projek-projek yang telah tersenarai bagi klinik ataupun hospital daif, saya ingin memaklumkan di dalam pergolongan bajet ataupun belanjawan yang lepas, kita telah memulakan proses ataupun program-program untuk meningkatkan hospital-hospital daif dari sudut pendawaian dan juga keadaan fizikal hospital-hospital tersebut. Dan juga hospital yang dinyatakan hospital Tenom, buat ketika ini kita sedang menunggu perkhidmatan kesihatan di Tenom akan dapat ditampung melalui klinik kesihatan jenis 3 yang dijangka siap pada 2026. Dan juga selain daripada itu, berkenaan tentang perkhidmatan MIR, ketika ini Hospital Keningau telah dilengkapkan dengan perkhidmatan pengimejan CT scan. Dan juga selain daripada itu, berkenaan tentang pertanyaan Tuan Roderick berkenaan tentang klinik pergigian di Bintango dilengkapi dengan 2 buah kerusi pergigian yang pada asalnya ditempat bersama di dalam satu bilik rawatan yang terbuka. Pada tahun 2021, bilik rawatan tersebut telah diubah suai menjadi 2 bilik rawatan tertutup bagi mematuhi keperluan SOP rawatan. Tetapi apa semua jawapan yang telah diberikan kepada saya oleh pegawai-pegawai ini, yang paling penting sekali apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat, contohnya yang disebut oleh Yang Berhormat Dr. Nuing mengatakan beberapa tahun lepas beliau telah melawat sebuah klinik. Di dalam klinik terdapat 3 meja MO yang bertugas. Tahun ini masih lagi berlaku perkara tersebut. Yang ini yang perkara yang ingin saya sahkan, bahawa kebanyakan fasilitis yang dilawati oleh Yang Berhormat Menteri dan juga yang dilawati oleh saya sendiri, melihat keadaan penjawat awam kita duduk dalam keadaan yang sangat-sangat sempit. Maka Yang Berhormat Menteri telah mengarahkan di bawah bahagian perancangan dan juga pembangunan kementerian untuk melihat agar fasilitis baru yang kita akan bina ini akan lebih bersesuaian dengan environment kerja sebagai seorang pegawai perubatan. Dan juga kita tidak menolak berlakunya inovasi di dalam perancangan pembangunan. Sebagai contoh, kita mencadangkan kepada pihak KKM supaya dapat mempertimbangkan agar sekiranya kita tidak dapat membina klinik dengan jumlah ataupun kos yang sangat tinggi, adakah baik untuk kita untuk menempatkan program kesihatan dan juga klinik kesihatan ini di ruang-ruang rumah kedai seperti hospital swasta ketika ini. Ini adalah merupakan salah satu inovasi yang telah pun berlaku di KKM dan mungkin akan dipanjangkan ke fasilitis-fasilitis yang baru. Mungkin di Sabah dan Sarawak akan memanfaatkan dasar ini. Sebagai contoh, di daerah-daerah baru di kawasan negeri Sarawak yang mempunyai program ataupun projek-projek pembangunan rumah kedai yang banyak, kita boleh menempatkan dengan segera klinik-klinik tersebut ke bangunan-bangunan tersebut. Memandangkan kita ingin memberikan fokus kepada perkhidmatan. Jika kita menunggu untuk sebuah klinik dibina dengan jumlah 25 juta, 30 juta, ini akan memakan satu tempoh masa yang sangat-sangat panjang. Bagi YB-YB yang berpengalaman, ahli-ahli parlimen yang berpengalaman, yang memohon sebuah klinik, ia bagaikan satu janji politik yang akan menghantui kehidupan ahli parlimen tersebut. Yang betul? Okay. Dulu kita ada klinik Satu Malaysia. Ya. Bolehkah klinik Satu Malaysia yang telah ditubuhkan di merata-rata tempat, misalnya di Negeri Sembilan, bandar-bandar kecil pun ada, okey, dan desa ada. Adakah dia akan hidupkan ini balik? Sekian. Dalam proses penutupan ataupun pengecilan peroperasian klinik Satu Malaysia itu yang telah dijenamakan sebagai klinik komuniti, bukannya kita menutup untuk memberhentikan perkhidmatan. Kebanyakan klinik-klinik yang kita telah tutup ataupun kita telah ubah kepada klinik komuniti telah kita masukkan ke dalam perancangan untuk mewujudkan sebuah klinik yang sebenarnya. Sebagai contoh, di beberapa tempat sememangnya terdapat klinik-klinik komuniti ataupun klinik Satu Malaysia ini telah beroperasi tanpa jumlah tenaga kerja yang mencukupi. Maksud dia, kita terpaksa curi
nurses ataupun doktor itu daripada klinik yang sedia ada. Maka sekarang kita telah memikirkan satu kaedah yang lebih baik bagi kita menyediakan bukan hanya sekadar satu dasar yang sementara, tetapi satu dasar yang lebih efisien, efektif dan juga dapat memberikan akses. Maka saya rasa program-program seperti klinik komuniti ataupun klinik asalnya Satu Malaysia ini memang sebahagian besar dikekalkan, cuma kita ingin melihat kepada pembinaan klinik-klinik yang daif. Sebagai contoh, walaupun klinik daif ini sinonim kepada masyarakat di luar bandar, tetapi baru-baru ini saya baru melawat beberapa hari lepas ke klinik Tangling yang berusia lebih 100 tahun. Dan juga klinik ini terletak di dalam bandar. Dan klinik ini banyak dilawati oleh bekas-bekas penjawat awam yang merasakan klinik tersebut sangat nostalgik ataupun dijadikan sebuah klinik keluarga. Dan klinik tersebut dalam keadaan yang sangat sesak. Dan juga ruang berjalan yang sangat sempit. Dan juga kita perlu melihat klinik-klinik daif di dalam bandar-bandar besar yang perlu mempunyai reka bentuk yang baru. Yang perlukan satu reka bentuk yang mungkin bertingkat. Dan juga tidak dapat mengekalkan style ataupun reka bentuk yang sedia ada. Sebab itulah kita merasakan wajar melalui Kertas Putih ini kita memerlukan satu kerjasama public and private initiative supaya kita dapat mengakseleratekan, melajukan proses pemberian akses. Dan juga saya ingin menjawab kepada persoalan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Zuraina berkenaan tentang adakah kerajaan yang memerintah telah memperakukan oleh PUU bagi memastikan 5% KDNK ini dapat dicapai. Ya, sememangnya di dalam Kertas Putih kita telah meletakkan 5% pada kadar KDNK, tetapi itu bukanlah sebagai satu obligasi yang perlu kita buat secara cepat. Kita memerlukan satu proses. Kita faham pada peringkat kerajaan sekarang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan perlu membaiki keadaan fiskal negara dan juga proses 5% ini boleh dicapai dengan satu kerjasama dengan badan-badan korporat ataupun badan-badan swasta agar kita dapat mencapai kadar 5% tersebut. Dan juga obligasi ini kita dapat lihat dapat ditranslate dengan izin dengan komitmen kerajaan dan kabinet dengan membenarkan Kertas Putih ini dibentangkan dan juga Kertas Putih ini telah diteliti oleh Kabinet, maka angka-angka yang telah dinyatakan di dalam Kertas Putih ini sememangnya telah dipersetujui oleh kerajaan. Dan juga untuk mencapai bukanlah satu tugas yang mudah. Dr. Hatta sendiri pun mengakui bahawa negara-negara lain mempunyai peratusan yang lebih tinggi, tetapi apa yang ada di hadapan mata kita ini perlulah dibelanjakan, tetapi belanjalah secara yang berhemat. Dan juga selain daripada itu, Tuan Yang Betul, saya mohon mencela. Habis Menteri. okey, boleh. Tapi pencelahan ini bukan untuk Menteri, Tuan Menteri, untuk Tuan Yang Betul. Berapa lama Menteri ada untuk menjawab? Ya, Menteri. Tidak ada di sana satu penetapan yang berhormat yang dipersoal pun. Saya tu di bibir saya tapi saya tak Dia jadi cakap. panjang. Okey, Yang Berhormat. Saya boleh baca pemikiran Tuan Speaker, saya boleh baca. Itu saya cakap tu. Itu yang saya Tuan Yang Betul. Okey. Sebab tu saya tanya tu. Betul. Saya pun ingin minta Yang di-Pertuan Dewan supaya untuk mengarahkan saya untuk memberikan masa saya untuk cepat-cepat menamatkan kerana kita kena tahu kita ada saya okey. Menteri bukan saya. Ahli Dewan. Okey, ahli Dewan. Okey. Sebagai penutup ucapan saya, kalau kita nak bercakap berkenaan tentang semua persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh ahli yang Dewan ini sampai esok pun, sampai bubar kerajaan 5 tahun akan datang pun belum habis. Tetapi komitmen ahli-ahli Dewan untuk memastikan persetujuan ahli-ahli Dewan pada petang ini akan membolehkan anak cucu kita mendapat perkhidmatan kesihatan yang madani, yang bermaruah dapat dicapai. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada semua soalan-soalan yang telah dibahaskan. Saya akan cuba untuk menjawabnya secara bertulis dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertua dengan senyuman yang tajam. Saya akan mengakhiri ucapan saya ini dalam hal dan juga
dengan ini saya mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia memohon agar Kertas Putih ini disokong dan seterusnya kami akan melaksanakan, dan juga dengan hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri menggunakan cogan kata segulai, sejalai. Maksud dia kita sama-sama bergabung, bersatu padu, dalam satu suasana perpaduan, bergerak bersama ke hadapan, move forward. Apa-apa pun, apa yang berlaku, kita kena tinggalkan legasi Kertas Putih ini sebagai sebuah kertas putih yang orang cakap, walaupun perubahan suasana kerajaan, apa yang berlaku kepada kerajaan, kita tetap kekal dengan Kertas Putih supaya kita dapat mencapai apa yang dihasratkan melalui 4 tonggak ini. Dengan itu, saya sekian sahaja pergulungan saya bagi Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih, Ibu Menteri. Majlis Dewan mendoakan perancangan dan pelaksanaan kerajaan melalui Kertas Putih ini yang bertujuan untuk mereformasikan sistem kesihatan negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan rakyat dengan efektif, efisien dan berhemah dan adil saksama dari segi kos akan berjaya. Jadi, Ahli Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya adalah usul seperti yang dikemukakan tadi, hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Setuju. Tak payah tanyalah siapa tak bersetuju. Lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan. Ahli-ahli berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 27 Jun 2023.